Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mula dengan membaca kitab Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah masih berikan kesihatan, kesempatan, peluang kepada kita untuk berada dalam majlis ilmu. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan, minggu ni ikut jadual kita bersama dengan Fadil Datuk Hamid Tahir dan juga Ustaz Fahmi Zamzam. Ustaz Fahmi tak dapat hadir pada tarikh ini, 21/6 insya-Allah beliau ada. Jadi saya minta ganti dengan Ustaz Yusuf Ahmad seorang, mungkin dalam perjalanan balik pada umrah. Jadi saya minta Ustaz Yusuf untuk ganti dengan Ustaz Fahmi. Dan Datuk Hamid Tahir malam tadi dalam pukul 10 dia call saya, minta maaf tak boleh mai kuliah kita. Alhamdulillah, semalam slot Ustaz Radhi di Paya Pahlawan dengan program kita Mabit camp Muqayyam Bina Iman dan Taqwa. Jadi saya minta dia ada dalam program kita di Paya Pahlawan. Jadi saya cakap terus dengan dia lah, mudah untuk hadir pada pagi ni. Alhamdulillah, dan program kita di Paya Pahlawan pun baru habis tadi ya. Saya daripada sana, ada lagi yang tak balik lagi. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Ustaz Radhi, Syekh Radhi pun membantu kita daripada maghrib sampai pukul 11 malam. Mayang maghrib, kemudian baca Yasin, mayang hajat, baca Yasin hajat, kemudian kita buat tahlil, kemudian kita buat baca surah Kahfi, surah Al-Mulk dan surah Sejadah. Di Syekh Radhi dia pimpin kita sampai pukul 11 lebih ke 12 Alhamdulillah. Jadi insya-Allah program macam tu kita akan ada ramai yang tak dapat hadir pasal satu jauh, kemudian 2 hari 2 malam rasa nak tinggal bantai busuk tu payah kan. Tapi alhamdulillah program kita berjaya. Dengan pagi tadi kita buat qiyamul lail dengan Syekh Zainal Asri, berjalan dengan lancar insya-Allah. Jadi program kita yang akan datang yang besar ialah pada 7, 5 dan 6 Julai di stadium. Kita akan jelaskan nanti insya-Allah. Silakan Ustaz Radhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Qulillahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qulubana wa aqwalana wa af'alana ala dinika wa ala ta'atika wa ala millati nabiyyika wa habibika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ibadika salihin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwarta arda binuri syamsika abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'd. Yang berbahagia Cikgu Soekarno, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang dirahmati dan dikasihi sekalian. Alhamdulillah, rafaq syukur dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taufik inayah Allah Subhanahu wa taala yang telah menggerakkan hati kita untuk berada bersama-sama dalam majlis ilmu, yang sudah pasti turut serta adalah para malaikat
yang berada di celah-celah kita membawa rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk ditinggalkan kepada kita bersama. Dan insya-Allah perpisahan kita sebentar lagi ialah dengan peninggalan dosa-dosa kita yang akan dibawa oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala di tempat pelepasan yang telah ditetap dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dikasihi sekalian. Jadi insya-Allah pada kesempatan pagi ini sebagai mengganti kepada Al-Fadil Datuk Syekh Hamid yang ada keuzuran pada pagi ini. Jadi insya-Allah anda telah memilih satu tajuk yang kita boleh kongsi bersama, iaitulah akidah sebagai teras amalan kepada kita. Akidah sebagai teras amalan kepada kehidupan kita. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, yang mana kita tahu bahawa akidah sebagai asas amalan, yang mana amalan hati adalah lebih utama berbanding dengan amalan anggota. Jadi amalan hati lebih utama daripada amalan anggota. Jadi mendapatkan kesempurnaan dengan kedua-duanya adalah dituntut pada syarak, sekalipun terdapat perbezaan martabat tuntutan tersebut, iaitulah sama ada hati ataupun anggota. Sesungguhnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kesejahteraan i'tiqad, kepercayaan kita adalah teras kepada segala-galanya. Tanpanya i'tiqad, tanpanya akidah, segala amalan tidak dinilai, iaitulah tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di segi amalan itu kelihatan banyak, kelihatan besar, termasuk juga kita kata di segi amalan itu yang kita nampak cantik, comel, tetapi ia tidak dibangunkan ataupun tidak diamalkan dengan asas yang akidah, maka kesemuanya menjadi kosong, tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita sepanjang malam berqiyamul lail, berjaga malam, tetapi asas akidah yang tidak betul ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana amalan yang sebegini akan membawa kepada kesesatan. Mungkin kita tengok bagaimana golongan sahabat sendiri yang hidup bersama dengan Rasulullah, yang berdampingan dengan Rasulullah, tetapi tersasar, sesat juga. Sebagai contohnya Sa'labah. Kita tengok bagaimana ahli abid, ahli ibadat juga ramai yang tersasar apabila akidah mereka berjaya dipesongkan oleh syaitan atau iblis laknatullah alaih. Inilah kita kata bahawa perkara penting, asas amalan kita adalah akidah itu sendiri, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menyebut dan memperingatkan kita kembali tentang pentingnya akidah sebagai asas kehidupan kita. Allah menyebut dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-23, yang mana Allah menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Dan kami tujukan ke pembicaraan kepada apa yang telah mereka kerjakan, yang mereka lakukan dari jenis amal yang pada pandangan mereka amalan itu baik, lalu kami jadikan ia terbuang sebagai debu yang bertembangan. Mungkin kita nampak zahirnya baik, tetapi hakikatnya tidak baik. Yang kita tahu bahawa di sana ada perkara-perkara yang membatalkan akidah kita, kepercayaan kita dan amalan kita. Mungkin kita tengok, kita datang, kita kata dalam majlis ilmu, asas akidah tak kuat, kita datang dengan perasaan riak, dia akan menjadi haba'an mansura. Mungkin kita nampak kita baca Quran yang banyak hanya di depan orang sahaja,
Di belakang orang kita letak dalam rak, di belakang orang kita maknanya simpan dalam beg kita sengap-sengap. Jadi dia akan menjadi habaan mansura. Sebab apa? Sebab di sana kita buat bukan kerana Allah, dengan sifat ujub, riak dan sebagainya. Ini asas akidah. Dan Allah menyebutkan lagi dan memperingatkan kepada kita lagi dalam surah An-Nur ayat yang ke-39. Allah menyebut, walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu adh-dhama'anu ma'an hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a wa wajadallaha 'indahu fawaffahu hisabah wallahu sari'ul hisab. Dan orang-orang kafir pula amalan mereka adalah umpama riak sinaran panas di tanah rata yang disangkakan air oleh orang yang dahaga. Lalu ia menuju ke arahnya, sehingga apabila ia datang ke tempat itu, tidak didapati sesuatu pun yang disangkakan itu. Demikianlah keadaan orang kafir. Tidak mendapat faedah dari amalnya sebagaimana yang disangkakannya, dan ia tetap mendapati hukum Allah di sisi amalnya. Lalu Allah menyempurnakan hitungan amalnya serta membalasnya, dan ingatlah Allah amat segera hitung hisabnya. Surah An-Nur ayat yang ke-39. Ayat ini nak memaparkan kepada kita, nak bagi tahu kepada kita bahawa bagaimana perbandingan Allah Subhanahu wa taala kita nampak di tengah hari yang rembang, tengah hari yang panas, kita berjalan, kita nampak seolah ayak berada di atas jalan. Apa gambaran kita? Nak nampakkan bahawa amalan kita itu nampak macam kita buat. Dari segi baca Qurannya, dari segi qiyamul lailnya, dari segi zikirnya, dari segi sedekah jariahnya nampak. Tapi apabila pergi ke dekat, hampir habaan mansura, tidak ada apa-apa lagi. Itulah perumpamaan Allah Subhanahu wa taala kepada kerja buat amalan kita yang tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Asas akidah kita tidak jelas dengan Allah Subhanahu wa taala, buat saja walaupun kita kata sebesar bukit, walaupun sebesar gunung, walaupun kita kata sepanjang banjaran yang begitu panjang di dunia, kesemuanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak ada apa, tak ada nilai, seperti mana kita kata debu-debu yang diterbangkan oleh angin. Ini nak menggambarkan kepada kita asas itu adalah penting. Itulah i'tiqad kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Apabila i'tiqad kita betul dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala, di situlah titik noktah permulaan kita kata buku timbangan kita akan ditulis, akan dicatat sebagai amal soleh, amal kebajikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan asas kekuatan akidah lah, ataupun keteguhan iman lah, dan keyakinan yang benar akan menghasilkan buah amalan dan menentukan kematangannya. Buat banyak mana pun, kalau asas akidah tak betul, tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mula asas yang tak kuat, bila-bila masa saja boleh diruntuhkan. Macam kita bina rumah dengan ais, salji. Kita bina nampak cantik, elok, tapi asasnya tidak ada, konkritnya tak ada, mai panas saja hancur habis, cayak habis. Itulah kita kata kehidupan kita, amalan kita. Apabila akidah kita tidak teguh, apabila akidah kita kabur, macam kita buat rumah ais, hancur saja. Jadi kita amat rugi tuan-tuan, perempuan, dengan umur kita yang panjang. Umur kita yang panjang dengan amalan yang telah banyak kita belanjakan, termasuk masa kita, tetapi dengan asas akidah yang tak kukuh, asas akidah yang tak jelas, maka di sana kita kata disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai haba'an mansura, sebagai debu-debu yang bertembangan. Jadi na'udzubillah,
Mudah-mudahan kita tidak termasuk ke golongan ini. Mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam kumpulan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai haba'an mansura ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, menjadi kewajipan kepada kita sebagai seorang muslim, umumnya dan pendidik khususnya, hendaklah memberi perhatian terhadap keteguhan akar umbi keimanan. Yang mana kita tahu orang tua kita ajar awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah pada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tadi dengar Asmaul Husna. Mengenal Allah dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita mengenal Allah pada tauhid uluhiyah dan rububiyah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengenal Allah dengan kainat, dengan alam yang ada di sekeliling kita, tuan-tuan dan puan-puan. Inilah benda-benda yang boleh kita mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai satu wasilah, satu cara untuk kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah benda-benda ini tidak ada, kita tidak akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak kenal nama Allah Subhanahu wa taala, macam mana kita nak kenal diri Allah Subhanahu wa taala? Termasuk juga kalau kita tidak mengenal sifat-sifat Allah, yang sebahagian ulama telah menyebutkan 20 sifat itu sendiri. Kita tak pernah membicarakan, kita tidak mempedulikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita nak mengenal Allah Subhanahu wa taala? Termasuk nama-nama Allah, 99 nama. Kadang-kadang kita hari ini kalau tanya nama-nama Allah 99 nama, kita tak boleh ingat. Kita tak tahu. Bagaimana kita nak mengenal Allah Subhanahu wa taala? Ini bukan perkara remeh. Ini bukan perkara kecil yang kita boleh kita kata buat sambil lewat. Sepatutnya kita sebagai seorang mukmin yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, kepada nama-nama Allah 99 itu kita berusaha ikhtiar untuk memahami apakah nama-nama Allah itu sendiri. Apakah tuntutan tentang nama-nama Allah? Apakah tuntutan tentang sifat-sifat Allah yang terakhirnya disimpulkan kepada kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Disimpulkan di sana apabila kita kenal pada nama Allah, pada sifat Allah, pada uluhiyah Allah, pada rububiyah Allah dan kainat kejadian-kejadian Allah, disitulah kita akan ungkapkan asyhadu an la ilaha illallah. Aku buat penyaksian bahawa tidak ada Tuhan yang disembah, bahawa tidak ada Tuhan yang diabdikan diri melainkan Allah. Pada perkataan, pada perbuatan dan pada i'tikad kita secara seluruhnya, kita mengakui, membuat penyaksian bahawa tidak ada Tuhan yang disembah, tidak ada Tuhan yang berlakunya pengabdian melainkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tuan-tuan dan puan-puan, bukannya mudah. Bukannya mudah. Kita tahu bahawa yang pertamanya segi kepercayaan, iman kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Hasil daripada keimanan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, iman kita pada Allah, iman kita pada Rasul, iman kita pada malaikat, iman kepada kitab, iman kita pada qada dan qadar, iman kita pada hari akhirat itu sendiri. Hasil daripada keimanan berlakulah pengamalan. Di segi sembahyang kita, puasa kita, zakat kita dan amal soleh kita yang lain, hasil daripada kerja buat amal ibadah kita dengan Allah Subhanahu wa taala, proses peperiksaan yang seterusnya dia ada periksa. Dari segi Islam kita, sembahyang kita betulkah tingkatan sembahyang kita adalah kita sebutkan Allah Subhanahu wa taala inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Disebutkan Allah taala inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Adakah kita sampai ke tahap itu? Sembahyang yang boleh mencegah kemungkaran, yang disebutkan termasuk juga ibadat yang lain. Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan dalam keadaan keimanan, disebutkan akan ampunkan dosa. Apakah kita sampai berjaya ke tahap itu dalam kita mengejar dan melaksanakan haji? Al-hajjul mabrur laisa lahu jaza illa al-jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada pembalasan lepasnya melainkan syurga Allah Subhanahu wa taala.
Adakah kita dalam kita kata berzakat kita zakat yang mengkafarah, mengampunkan dosa-dosa kita? Ini tahap. Apabila kita melepasi tahap-tahap yang anda sebutkan tadi, akan timbullah rasa tingkatan yang paling tinggi. Selepasnya itu adalah maqamul ihsan, maqam yang tinggi. Maqam ihsan inilah yang ada pada generasi sahabat, yang apabila disebut hayya 'alas salah, apabila panggilan diingatkan oleh tukang-tukang azan hayya 'alas salah, marilah sembahyang, ketika itu mereka akan meninggalkan segala-galanya. Mereka tidak kenal sahabat mereka, mereka tidak kenal isteri mereka, mereka tinggal segala-galanya. Kenapa? Maqamul ihsan. Dengar saja panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana iman yang ada pada sahabat Hanzalah